Okey, apa itu indoor air quality? Udara yang memang ada dalam, dalam apa? Saya tunjuk. Contohnya dalam bangunan, dalam hospital, dalam tempat kerja, especially dalam you punya rumah. Okey, saya akan sentuh juga kenaan dengan rumah sikit, tempat kerja sikit dan juga transportation. Kebetulan saya buat IEQ atas kapal kan. Okey, kalau tak jaga elok-elok kan tuan-tuan puan-puan boleh menyebabkan sick breathing syndrome antaranya. Okey, pernah tak masuk satu tempat tu you tiba-tiba rasa pedih mata. Okey, tiba-tiba you rasa sesak nafas. Kebetulan saya memang pernah masuk kan. Okey, saya beritahu memang ada without you knowing, kalau sebabnya orang kat situ dah biasa dah, tapi orang yang bukan luar biasa, orang yang tak pernah masuk akan rasa macam tu tau. Okey, kenapa kan? Kenapa yang berlaku kan? Antara sebab yang berlaku adalah okey, poor ventilation. Saya nak terangkan kat sini. Okey, petang ni ingat ventilation ataupun pengudaraan sangat penting untuk bahasa Melayu dia, bahasa Inggeris dia dilute the air pollution. Kalau bahasa Melayu dia mengurangkan kadar kepekatan air pollution. Mencairkan, yes. Terima kasih Cik Din. Mencairkan kepekatan air pollutants dalam rumah, katakan dalam premises. Okay, ini sangat penting lah. Okay. Alright. Maklum tadi air quality. Okay, dalam kereta. Okay, dalam kereta suka bau kereta baru. Hati-hati tuan-tuan puan-puan. Kemungkinan ialah ada bau formaldehyde. Okay, apa itu formaldehyde? Saya akan bincang selepas ni. Saya cakap tadi berkenaan dengan formaldehyde kan Cik Dina dan tuan-tuan puan-puan. Ialah salah satu jenis ataupun bahan kimia yang confirm karsinogenik. Apa maksud karsinogenik? Dia boleh menyebabkan kanser. Okay, and long exposure dia boleh menyebabkan kanser. Kita tak nak lah. Tuan-tuan puan-puan ada tak cek dekat tempat kerja sama ada formaldehyde ke tidak? Tak tahu kan? Okey, tak tahu, tapi saya boleh beritahu kemungkinan sources of formaldehyde dekat tempat kerja. Okey, ini antara yang kesan adverse health effect kepada kesihatan manusia. Salah satu contohnya tadi saya sebut pasal formaldehyde kan. Kali ini saya menyentuh pula berkenaan dengan carbon monoxide. Threateningnya tadilah saya beritahu bila saya masuk satu tempat tu, mata pedih, rasa susah nak bernafas, ada jenis-jenis bahan-bahan kimia dan juga annoying. Contoh annoying yang paling annoying contoh yang paling common dekat rumah adalah bau kentut ke, tak nak lah kan. So bau badan punya, okey janganlah Bau stokin tu, bau stokin. Bau stokin, yes, it is very annoying, right? Okay. So, indoor air pollutants tadi, saya cakap in general lah. Tapi dalam ICOP kan, kita ada Industrial Code of Practice on Indoor Air Quality. Ini adalah ini adalah bentuk-bentuk chemicals. Dia ada terbagi pada dua, chemicals pollutant dan juga biological pollutants. Cuma saya tambah kat sini ada virus. Sebab nak masukkan sekali dengan isu COVID-19 ni. Kenapa kena ada jaga kualiti indoor air quality yang bagus ni? Sebab dia mungkin boleh mengurangkan mengurangkan risiko untuk transmission of COVID-19 tu. Okey, saya akan bincang lebih lanjut. Saya cuma pick, ini tadi kan macam mana kita nak tahu kan kat tempat kerja kita ni selamat ke tidak kan. Tengok dulu boleh tak bahan-bahan apa yang kita pakai contohnya kan, kapet kita. Kapet ni adalah salah satu contoh sumber menggunakan formaldehyde tadi. Dan juga selepas ni saya akan bincang juga VOC kan, boleh tak organic compound. Formaldehyde ni pun salah satu VOC kan. Dan juga particulate matters. Kenapa kita kena follow ICOP tu elok-elok kan? Sebab dalam ICOP ada mention about particulate matters. Particulate matters ni dia much related to COVID-19 punya transmission. Why? Sebabnya COVID-19 dia duduk dalam kita punya particulate matters ni. Particulate matters yang mungkin tersebar di udara adalah seperti yang kita bersin ni, kita tak nampak, memang kita tak nampak, okay? Tapi kan dia ada, alright? Saya nak beritahu kat sini, saya nak tekankan kat sini kalau tengok these are the sizes of particulate matters. Masa mudah ni habuk okay. Dan COVID-19 ni kebanyakan yang from my reading, from scientific point of view kan, dia suka duduk kat mana tau? Saiz pada 2.5 PM2.5. Okey, kalau tuan-tuan puan-puan tengok kat sini, saiz yang ada kat sini particulate matters ni, without proper ventilation, tanpa fresh air intake, dia boleh duduk stand still. Dia maksudnya duduk suspended dekat air tu like 1.5 hours, 1.5 jam kan. Duduk macam tu je. So bayangkan tanpa proper ventilation ataupun fresh air yang kena bawa ataupun yang kena bawa lah particulate matters ni, orang yang akan masuk next terusnya akan mungkin mungkin menghidu COVID-19 ni tadi. Kita tak nak macam ni Alright. So ini particulate matters tadi tu. Okay, saya reverse sikit lagi. Berkenaan dengan VOC. VOC ni tadi yang saya sebut tadi kan, formaldehyde kan. Long term exposure dia antaranya apa? Boleh menyebabkan kanser, heart disease dan yang lain-lain lah.
Dan apakah antaranya dia punya sources yang biasa kita jumpa kat rumah, biasa kita jumpa kat office kan. Hanya bahan-bahan cuci yang kita biasa pakai dan juga cat, ni resin epoxy, okay. Kalau boleh lepas ni saya suggest untuk kita pilih green products. Kalau nak guna paint pun paint yang less VOC, okay. Sebabnya untuk kesihatan kita juga. Masa jangka pendek mungkin untuk shock to exposure ni, contohnya sick building syndrome tadi tu, once you masuk building you rasa tak sihat kan. Okay, tapi bila once you keluar you rasa okey. Tapi sebenarnya dia ada long term exposure juga kalau siapa yang memang bekerja dalam tu kan. So long exposure tu VOC. Tak nak macam tu kan. Alright. Itu berkenaan, saya sentuh sedikit je berkenaan dengan air pollutants tadi tu. Ada beberapa air pollutants lain kan. Okay, itu mungkin next session insyaAllah. Okey, legal compliance ni saya maklum kebanyakan peserta ada dah sesi IAQ dengan DOSH, bagus. Okey, saya cuma nak sentuh sedikit saja. Okey, kita faham dan maklum majikan perlu sediakan tempat kerja dan selamat kan. Tempat kerja sihat dan selamat kan. Dan juga itu adalah termasuk juga kita punya persekitaran kualiti udara dalaman ya, tuan-tuan perempuan. Dan macam mana kita ada follow ICOP. Macam mana kita nak tahu ICOP, macam mana nak tahu indoor air quality tu okey ke tidak? Kita ada standard. Standard tu terdapat kat mana? Dekat dalam Industry Code of Practice on IAQ 2010. Ni kita boleh study sama-sama nanti. Tapi tu nanti, bukan sekarang. Okay? Mesti nak beritahu. Okay, kita ada macam mana kalau kita follow this parameters ni, macam kita boleh kurangkan transmission of COVID-19 ni. Kita kena faham COVID-19 ni dia sebenarnya dipengaruhi oleh environmental factor. Contohnya, dia tak suka ni relative humidity 40 ke 70%. Dia suka mungkin relative humidity yang lebih rendah. Okay, pada temperature ni dia tak suka ni. Alright, so by following the ICOP ni, insyaAllah lah saya boleh katakan reduction of transmission of COVID-19 tu ada insyaAllah. Sama juga dengan formaldehyde kan, saya nak ceritakan satu tempat kalau saya pergi kan, formaldehyde 0.1 kan, without them knowing occupants tak tahu, dia tak sedar sebenarnya formaldehyde dalam tempat tu sampai 9, 10, padahal dia punya standard kita 0.1. So macam mana nak kurangkan formaldehyde? At least kena ada ventilation pengudaraan yang bagus kan tuan-tuan perempuan Macam mana nak ada pengudaraan yang bagus? InsyaAllah saya akan share lepas ni juga. Okay, selain daripada ICOP tadi, on IQ 2010, kita ada guideline yang lain, especially yang ada mole. Kat Malaysia memang masalah mole kan. Okay. Dan juga bagusnya Alhamdulillah DOSH pun ada come up with the guidance. Guidance ni bila masa sesuai pakai adalah masa pandemik ni. Saya akan sentuh sedikit sebanyak berkenaan dengan this guidance supaya kita boleh at least sediakan tempat kerja yang selamat dan sihat selepas ni. Kalau ramai-ramai kena masuk. Tapi saya tak advise untuk ramai-ramai yang masuk kan. Ikut PPN Alright. Dan juga kalau pernah dengar, kalau pernah baca sekarang ni kat dalam kita punya SOP, ada juga menyentuh berkenaan dengan ventilasi dan sistem pengudaraan. Lepas tu kena ikut JKKP. So macam mana tu? Okey, macam mana tu? Kejap lagi kita belajar sama-sama. Okey. Ada juga come up with kira-kira macam mana? Tak apa, itu nanti engineer dengan IQ assessor boleh bincang lebih lanjut juga. Banyak kan yang kalau macam kira ni Cik Din dia lebih kepada bangunan-bangunan yang menggunakan sistem centralized. Okay. Sebab mungkin di kalangan peserta ada daripada sekumpulan maintenance punya team ataupun facility management kan. Mungkin orang safety pun tak so called familiar untuk how to calculate this. Mungkin betul. Kepada jadi mungkin doktor kena bantu mencerahkan dia punya eye opener hari ni supaya you all semua dapat idea. Walaupun kita rasa office kita okey, sejuk, sedap apa semua, tapi kita lupa di dalam udara office kita tu tak berapa nak bagus kan. Betul. Sejuk semestinya sihat ya tuan-tuan perempuan. Itu memang sangat tepatlah. Okey. Tepat untuk tempat-tempat yang saya pergi Okey. Dan juga saya mohon be alert dengan mana-mana guidance. Okey, yang selain daripada JKKP keluarkan untuk guidance untuk pengudaraan ni, Ministry of Health pun ada keluarkan juga Okay, saya nak sentuh satu berkenaan dengan susun atur kelengkapan perabot. Macam mana aircon kita letak pun dekat tempat kerja kita pun sekarang ni kena cakna lah. Okay. Macam mana kita nak deal kalau ada customer datang kan, kat mana aircon sebenarnya kena letak ni. So nanti pun kena discuss lebih lanjut lah. Tapi dia punya keyword dia, jangan, kalau kita ada dekat tengah-tengah, aircon kat belakang kita, customer kat depan. Macam tu sebenarnya flow dia macam tu kan. Kita tak tahu customer yang datang ni sihat ke tidak. Okay. Macam tu Okay, alright.
5 dengan 100 ni adalah concentration of what? Concentration of indoor air pollutants compared to outdoor air pollutants So maksudnya kat dalam rumah ni ataupun dalam premis ni dia 100 kali lebih kotor nak sangat cakap daripada outdoor. So bayangkanlah macam mana sebenarnya kita nak buat ni. Dan penting tak jaga ni kita punya indoor setting ni. Dan lagi penting kenapa saya ni nak menjawab kenapa pentingnya IQ. First kita dah tahu. Macam contohnya tadi saya dah beritahu. COVID-19 dia duduk dalam PM kan. Okey, dia duduk dalam PM. Lepas tu dia tersebar melalui udara pula ni. Okey, jauh mana dia boleh pergi? Up to 10 meters ya saudara. Okay. Kajian menunjukkan mula-mula dia cakap 15 minit je kita spend time together 15 minit lepas tu kita boleh dapat contact kalau kita ada close contact mungkin ada kemungkinan untuk dapat COVID-19 tapi sekarang ni dah ada varian yang lain 5 second je kalau kita Ali bercakap dengan dia bercakap sebenarnya bila kita bercakap thousand of air particulates ni keluar so kita tak nampak so itulah pentingnya ada dilution dalam indoor setting untuk mengurangkan ataupun mencairkan kepekatan particulate matter tadi saya yang Cik Din mention tadi kan. Okey. Alright. Dan juga sekarang ni delta variant pula boleh membiak dalam hidung ni Allahu Akbar. Saya no comment lah on this. Berdoa lah. Sebab dia maksudnya kita punya hidung akan jadi dia punya rumah. Perumah lah kan. Betul. CDC reported 90% ke 10% of COVID transmission to indoor. Tapi kan bila saintis buat kajian balik semula, 99% ke 1% adalah berlaku indoor. Maksudnya 99% tu berlaku indoor, 1% je dekat outdoor. Transmission. Lepas tu ada study lagi, study lagi dia detail lagi, dia kata 99.9% tu berlaku indoor. Tapi kita kena ingat indoor yang macam mana sebenarnya boleh menyebabkan transmission ni berlaku. Dan 0.1 pula berlaku kat outdoor. So let's say kalau kita ada cases like 1,000 cases kan. 999 cases tu berlakunya dekat indoor. Dan 1% tu case tu berlaku pula dekat outdoor. Macam mana nak jaga IQ indoor air, macam mana nak monitor sama ada punya IQ tu okey ke tidak following the standard ataupun tidak Ini satu contohnya. Dalam prosedur untuk IQ assessment ada 3 part yang utama kan. First kita tengok dulu untuk IQ assessment kita akan tengok dulu punca-punca pencemaran udara yang berlaku dalam ataupun apa-apa yang menyebabkan air pollutants tu berada dalam mana. Dan lepas kita akan adakan survey dan juga nak cakapnya IQ ni memang adalah sebuah bentuk kuantitatif. Sebab tu ada alat-alat yang terlibat lah seperti ni. Contoh-contoh. Ni alat-alat contohnya kan. Alat-alat ni tuan-tuan perempuan nampak tak ni nombor kosong? Tak nampak tak apa saya beritahu. Ini adalah kosong. Kosong aja betul. Kosong. Tahu tak kat atas ni sebenarnya macam ada apa? Nampak tak macam ada grill? Biasanya kita ada grill kan kat atas kita punya ceiling kan. Grill tu function dia untuk apa? Sama ada dia supply ataupun sedut kita punya udara. Tapi nak cakapnya macam mana dia nak tahu dia betul-betul supply ke ataupun sedut udara ni? You boleh guna tisu. Kalau nak mudah guna tisu. Tengok dia function okey ke tidak. Ni saya bagi tips kan. Bagi tisu. Kalau dia menolak tu, dia kemungkinan dia memang betul lah tu dia supply. Tapi dia supply banyak mana according to dia punya design ke tidak, alat ni boleh bantu Dan ya betul. Kalau betul tak ada sedut Tapi kalau di rumah, kalau kita tengok apa yang opening dekat atas grill atas, bahagian atas ni kan, mungkin tak tahulah, maksudnya dalam setengah tempat mungkin kita tak buka pasal takut nyamuk masuk. Itulah kan. Tapi maksudnya mungkin siang, mungkin pada doktor punya recommendation ni maknanya kita buka siang, nanti petang tutup balik. Macam tu ke macam mana? Sebenarnya boleh. Tapi sebenarnya saya suka nak untuk nasihatkan untuk bukaan udara dekat rumah, buka malam sebenarnya. Buka malam, tapi isu nyamuk lah pula. Isu nyamuk lah pula pasal jaring Okey. Ini alat-alat ni kan. Alright. Saya nak beritahu pasal ni saya sendiri sebabnya saya buatlah kerja eksperimen kat rumah, working from home kan. Contohnya ini dekat bilik tidur anak saya. Kita punya standard carbon dioxide ni standard 1000 ppm dan dia adalah C1000. Tidak boleh exceed at any time kan. Tapi kan ni saya buat contoh kat rumah kan. Bila anak saya tidur kan, dia masuk tidur pukul 10, saya bangun pukul 2 ni saja nak buat eksperimen kan. Dia dah melebihi lah 1000 something ni dia punya ppm. Reading dia. Tak sihat ni tau. Tak sihat. Tahu tak semalam kan pergi Asian yang kita pergi tu Encik Din Asian kan. Punya conference untuk Singapore, dia orang dah ada regulation kan Encik Din. Dia check lah untuk carbon monoxide 800 ppm tau untuk yang sihat.
Wow. Betul, ya betul. Dan untuk saintis pun sebenarnya kita memang faham lah untuk yang Okey. Soalan 400 ke 700. Ya soalan. soalan bagi pihak pendengar. Okey, Okey. okey. Yes, 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 Okey, yes. kalau kita ataupun anak tadi kata doktor kata anak doktor tidur dalam pada satu bilik yang ada 1333 bacaan karbon monoksida, karbon dioksida. Carbon dioxide. Okey. Jadi kesan kepada badan, maksudnya bila kita di awal seawal pagi bila kita bangun tu, bagaimanakah kita punya refleks ataupun respon badan kita? Adakah memang itukah sebabnya kita selalu letih di awal pagi ataupun macam mana? Antara-antara je lah sebelum kita Ya Allah. sambung petang kan? Ya Kan? betul, ya betul Cik Din. Itulah salah satu bentuk kesannya Cik Din, kesan jangka pendek. So macam bayangkanlah anak yang memang tidur dalam keadaan yang tidak sihat kan. Inilah yang akan berlaku. So pagi-pagi dah besok dah moody. Sebab apa ya tak boleh nak udara segar tu kurang kan untuk anak-anak. Ini untuk bilik anak-anak lah yang kita boleh kontrol dia punya bukaan udara. Maksudnya kalau saya dah perasan macam ni, 2-3 jam sekali memang kena buka tingkap ataupun praktis saya sendiri. Kalau buka aircon, especially split unit, memang saya ada bukaan udara tu. Buka tingkap sikit untuk benarkan udara luar masuk. Sebab Supply, itu supply, kena ada supply. Okey, ini berkenaan dengan carbon dioxide kan. Okey, yang ni juga berkenaan dengan relative humidity. Tinggi sangat relative humidity, apa yang terjadi dekat sini, RH kan. Kita tahu RH. Ni dekat office dekat office. So memang 474 itu dia punya carbon dioxide. Okey lagi. Okey, ni saya nak cakap pasal RH, relative humidity. 72 atau 72. 72.1 betul? Ya, betul. Dekat sini kawasan ni memang dah bergulat Sebabnya apa? Sebabnya kita dah work from home dah lama. Lepas tu dah macam dah kepam, bau kepam. Kepam. Lama tak dengar perkataan tu. Kan? Itu memang perkataan IAQ kan. Okey, alright. Dan juga CO standard 10 kan. Tapi CO dalam kereta, saya ingatkan CO tak dalam kereta kan. So bayangkan CO dalam kereta ni, saya jalan waktu tu lebih kurang 15 minit je from my house to UIA. So dah tinggi macam ni kan. Saya tak pasti dia datang dari mana kan. Kereta CO, doktor, carbon. kereta doktor ni? Ya, kereta saya. Kereta mahal ni tapi. Tak, kereta murah. Okey, pindah slide. Tak ada, maksudnya CO CO sepatutnya keluar dari mana Cik Din? Sepatutnya dia keluar daripada exhaust kan? Yes, dia akan melalui catalytic converter untuk tukar jadi CO2. Ya, betul. Tapi maksudnya ada bocor ke? Itulah saya nak check. Okey, teruskan. So untuk siapa-siapa yang tak ada alat macam mana? Okey, tak ada alat macam mana? Strateginya macam mana? Ventilation. Tuan-tuan perempuan, ventilation mainkan peranan yang penting. Selain pada ventilation, ada lagi strategi yang lain. Okey, saya akan bincang juga selepasnya. Okey, sebelum kita first half kita nak berhenti. Okey, dalam konteks kereta, kebetulan doktor berhenti pada gambar kereta dan kita rasa semua orang ada kereta. Betul. Okey, jadi kalau kita perasan dekat kita punya kereta, ada setengah kereta tu dia ada mode untuk pilih auto di mana dia akan dilute udara luar masuk untuk beberapa second sebelum dia tukar, sebelum dia itu okey kan. Dia mana circulation dalam ataupun ambil dari luar. So what will be the best? Okey, sebelum kita berehat untuk first half, jadi mungkin doktor boleh share sikit what will be the best untuk long distance. Memang saya dah buat eksperimen juga. Nama pun saintis kan. Okey. Cik Din tahu tak 10 minit perjalanan dia punya bacaan reading untuk CO2 dah 1000 lebih dah. You bayangkan kalau you long punya perjalanan, long distance you memang definitely saya minta tolong untuk buka ni sejak ni button ni. Okay. Dia memang betul Cik Din, dia memang kalau kereta saya dia function well lah untuk bawa udara luar masuk dalam kereta. Dan concentration of air pollutants yang saya masukkan kat sini adalah carbon dioxide memang menurun lepas saya buka. Karbon CO2 karbon dioxide. Ya. CO2 ni juga yang boleh menyebabkan mengantuk bila bawa kita bila dia banyak. Itu yang nak penjelasan daripada saintis tu. Okey. Dan kalau kita buka tingkap, adakah ada konsep yang sama kalau buka tingkap sikit? Okey. Betul, sama. Alright. Okey. Okay, how to manage IQ? Okay. Kita tahu ke kita tak tahu kita punya IQ bagus ke tidak kat rumah? Okay. Tengok praktis kita. Okay, praktis kita macam mana? Okay, kita kena faham dulu. Saya minta, saya maklum, saya mohon untuk kita sekarang ni cakna jugalah berkenaan dengan air conditioning system kan. Saya rasa saya pernah jumpa kot Tuan Haji Zainur berkenaan dengan ni. Mungkin slide sama marah dia kat saya. Okay. Alright. Bila bercakap split unit ni tak ada introduction of what? Fresh air. So meaning that kalau kat rumah ataupun setting tempat kerja yang menggunakan this type of split unit, definitely the indoor air pollutants tu akan banyak. Dah berkumpul. Macam mana you nak bawa keluar ni bila banyak dah berkumpul ni? Definitely antara salah satu yang bawa keluar adalah bila you inhale. Itu adalah benda yang paling tak bagus lah. Okay. So tak bagus yang kalau macam mana nak buat kalau split unit ni? Sekejap lagi saya akan discuss. Following the DOSH punya guidance. Walaupun saya boleh discuss sekarang, tak apa, kita tengok DOSH dia punya guidance macam mana kan.
Dan juga untuk air conditioning system ni, dia sediakan kita sejuk je dengan dah tak rasa melekit. So yang saya cakap tadi, bila you rasa sejuk, semestinya you akan selamat Okay. Okay. Ini adalah ventilation. Ventilation maksudnya apa tadi? Ada in, ada out. So outside air lah yang kita perlukan untuk mencairkan kepekatan air pollutants yang dalam tadi ni. Dalam rumah ke tak kisahlah. Sebabnya bila bercakap air, indoor air ni dia tak kisah mana-mana, banyak tempat kan. Okay. Dan juga IQ management. Apa yang saya boleh simpulkan dalam pukul sekarang ni. Okay. IQ management apa yang sebenarnya boleh buat katakan kat rumah ataupun dekat premis tempat kerja kan. First, ventilation kena jaga. Dan sebelum you kena jaga, you kena tahulah macam mana you punya system of ventilation. Kalau centralized, macam mana nak buka damper, besar mana, okay. Filter you jaga ke tidak, following the ICOP ke tidak, okay. Contohnya, setiap sebulan, you kena tengok tak filter you, okay ke tidak, ataupun ahu you, tengok tak, okay. Dan juga filter, pastikan setiap masa dia tak boleh block, okay. Jangan kata filter kat tempat kerja, filter kat rumah kita sendiri, berapa kerap kita cuci. Saya tunjuk atas, saya punya aircon kat atas okay. Alright. So berapa kerap kita cuci? Itu semua memainkan peranan yang penting. Kalau filter tak well maintain, dia akan boleh menyebabkan satu, kalau dia dah banyak sangat habuk kat situ dalam keadaan lembab, dia akan menyebabkan microbes pula tumbuh kat situ. So berkenaan dengan filter juga ada filter kat rumah, katakan pakai air purifier. Berapa kerap you tukar air purifier punya filter? So according to usage ke macam mana? So please consult with siapa yang jual tu lah kan. Okay. Second thing about the control exhaust. Contohnya belilah produk-produk yang green products yang mungkin less VOC, okay, yang kita tahu lah. Dan juga kalau berkata berkenaan dengan biohazard. Biohazard yang saya refer kat sini COVID-19 lah. So control exhaust macam mana? You pergilah vaksin ke apa yang patut Dan juga air cleaning technologies. Kalau pasang tadi saya sentuh berkenaan dengan air purifier ataupun air purifier lah, ataupun air filter. Filter apa yang pakai? HEPA jenis mana? MERV berapa? Okay. Plasma ionizer pun boleh membantu. Okay. Buat reading sikit lah sebelum baca buat reading. Dan pastikan pemilihan yang tepat. Air purifier tu tepat untuk ruang yang nak dipakai tu kan. Okay. Dan juga ni administratifnya control lah occupancy kalau kurangkan kat tempat kerja kan. Okay. Dan juga building protection lah. Ni contohnya kalau you nak tempat yang sejuk kan, ada tempat dia letak macam seal lah antara luar dengan dalam kan. Okey, jadi kalau item nombor 4 tu, Dr. kata reduce number of occupancy kan. Ya betul. Okey, let's say kalau kata COVID ni dah tak ada lah, let's say So kita akan balik kepada norma sebelum lah, bukan norma baru, norma sebelum Okey, jadi since that kita punya rakan-rakan ni dah attend khususnya ataupun dah dengar apa yang doktor sampaikan yang menarik tentang IQ. Jadi ada concern ataupun inilah bila kata ada knowledge tu kita akan mula awareness lain kan. So jadi maksudnya macam mana yang kita boleh doktor boleh advise, maksudnya kalau kata balik kepada normal occupancy, apakah elemen-elemen yang dia orang perlu sentuh ataupun perlu highlight kepada pengurusan mungkin untuk dia improve keadaan tu supaya boleh comply dan boleh memastikan dia orang sihat. Mungkin nanti doktor nanti kat ujung-ujung, tapi mungkin bila saya nampak item 4 tu reduce occupancy macam sekarang ni memang COVID tak ramai pergi kerja. So lepas ni kan okey. COVID ni pula kan kisahnya Cik Din, dia memang planning to stay lama dengan kita kan. Saya tak tahu. Saya tak berkenaan dengan occupancy ni Cik Din, kalau boleh memang maintain at least sekarang ni, tapi berperingkat sebenarnya. Sebabnya kita nak tengok juga kalau kita tambah occupancy sebenarnya apa akan jadi, dan seterusnya apa akan jadi. Sebabnya bila berkenaan dengan occupancy tu, nampak tak tadi saya tulis 10 liter per second tu? Okay, dia adalah merujuk kepada occupants tu punya percentage of outdoor air tu. Okay. So kalau ramai-ramai, dia takkan dapat 10 liter per second. As per pandemic, follow yang tu. Tapi kalau luar pandemic, ada follow another guideline lah. Ashri punya guideline. So in future, mungkin boleh juga amalkan strategi-strategi yang saya mention ni juga. Tapi memang kena SOP kena ketat lah. Make sure semua orang pun dah vaksin. Tadi ada satu soalan kebetulan doktor sebut ni pasal ni ventilation ada seorang tanya ni ada dua lah soalan tapi dia berkaitan lah dia kata kalau pasang aircon kalau macam doktor cakap ni nak kena air supply dari luar kan, so boleh ke buka pintu, maksudnya maksudnya macam mana kita pasang aircon lepas tu kan kita biasa nak sejuk kita tutup pintu so macam mana pula keperluan untuk buka ke ada interval untuk buka pintu untuk dapatkan
dilution keluar dan seterusnya. Kalau aircon itu kita dah maintain, masih ada ke lah possibility untuk CO2 tu tinggi bacaannya? Okey, ni untuk centralized system ke Encik Din? Dia tak mention kat sini, tapi mungkin in general lah doktor boleh pilih lah nak kena centralized ke speed ke, kan tak ada masalah. Mungkin doktor boleh sebut lah. Okey. Untuk saya jawab soalan nombor 1 Cik Din. Okey, untuk kekerapan buka pintu dia agak subjektif. Ya, Sebabnya betul. bila you betul agak subjektif dan juga ikut berapa ramai occupants dalam tu. Kalau untuk praktis saya memang even untuk DOSH pun dia sangat general dia cakap buka pintu dengan kerap macam tu kan. Okay, lepas ni kita akan bincang. Kalau untuk saya sendiri, bila saya dah tengok ataupun dah buat eksperimen sendiri, based on my eksperimen lah, dalam satu buah rumah je kan, takut tak valid kan, okay. Tapi dia memang betul Cik Din, kalau buka pintu ada ataupun buka tingkap sikit kan, concentration of carbon dioxide tu, dia akan menurun juga sebenarnya. Dia tak tinggi compare dengan yang memang tertutup semua. Itu satu. Ya. Okay. Sebabnya angin memang sentiasa keluar masuk kan. Okay. Lagilah kalau kita buka kipas. Oh, okey. Maknanya doktor dah sebut kipas. Maksudnya setengah rumah dia memang nak sejuk. Dia pasang aircon, dia pasang kipas. Tapi still bertutup. Bertutup masa pintu tutup, tingkat tutup kan. So is it okay ataupun just membazir elektrik ke macam mana? Tak tutup. Dia agak membazir. Membazir sebab apa? Sebab apa saya cakap dia agak membazir? Sebab once you ada aircon tapi you buka kipas, maksudnya apa? Aircon you tak cukup kuat ataupun tak cukup spek tu untuk supply ataupun sejukkan bilik tu. So tanya balik orang jual aircon ni, betul ke? Okay. Right? Jadi, okay, jawapan tu dah clear kan? Okay, and then tadi macam aircon ni kalau kata kita maintain sepatutnya okay kan? Tak okay. Kalau you maintain aircon split unit, mesti juga tak ada fresh air. Yes, okay je. Kalau yang centralized yang okay kan? Centralized sepatutnya okay. Kalau dia punya bukaan ada. Kawan-kawan kena faham jawapan doktor untuk dua situasi. Centralized dan speed kan. Walaupun kita maintain, jawapan untuk centralized lain, jawapan untuk speed unit lain. Okay? Alright. Okay. So, ada lagi? Saya serah balik kat doktor. Okay, saya teruskan about to finish Okay, ini penting. Okay, dah nak habis ni, yang penting insyaAllah kita cover. Panduan pengudaraan, okay, especially musim pandemik ni, nak buat macam mana? Saya discuss on DOSH punya guideline Okay, ada 4 guideline yang dia bagi. Okay, kalau untuk rumah insyaAllah next session kan. Okay, saya discuss sekarang ni untuk kita punya IKS ni, SME punya industri ni. Okay, ada kemungkinan kasi ada office building ataupun commercial building. Sebenarnya nak buat macam mana kan? Okay, saya minta tadi identify kita punya HVAC system tu, ventilation system tu macam mana. Sebabnya dekat DOSH punya guideline ni ada bagi 3 setting. Satu setting yang centralized unit. Lepas tu split unit, lepas tu naturally ventilated punya area. So untuk centralized unit ni apa yang dia beritahu? Untuk increase outdoor fresh air. Betul lah, saya tak baca. Okay, fresh air. Lepas tu filter kena jaga elok-elok. Dan juga reduce occupant density. Bila increase outdoor fresh air ventilation ni, dia ikut tempat juga kan Cik Dian sebenarnya. You kena discuss dengan you punya facility management. Kadang-kadang ada, itulah yang Cik Dian sebut tadi kan. Dia nak jimat tenaga, dia tak boleh buka dia punya damper tu besar-besar. Okay. Alright. Lepas tu nak guna HEPA, nak ganti filter. Ganti filter, tak semua yang blower ataupun motor fan yang dalam aku tu tak boleh mampu compatible dengan MERV 13. So kena tengok juga. Dan juga kalau ada exhaust fan kan, pasanglah exhaust fan yang contohnya dalam toilet ke, biasanya kat mana kat dalam bangunan lah. Dan juga maintain dia relative humidity dengan temperature. Sebabnya apa? InsyaAllah dia boleh kawal kan kepekatan air pollutants dalam bangunan tadi tu. Dan juga untuk setting yang contohnya centralized air conditioning system ni, saya boleh cadangkan juga 2 jam sebelum dan 2 jam selepas occupants ataupun pekerja yang masuk, buka siap-siap. Kita nak buat flushing out of the air pollutants dalam bangunan itu sendiri. Kenapa? Sebab apa? Okay, sebab apa saya akan beritahu sebab lepas ni. Towards the end of my slide. 2 jam sebelum, 2 jam selepas, you buka aircon Alright. Yang komponen-komponen yang DOSH sebut ni sebenarnya dalam mana? Dalam facility management lah yang kena tengok Sebabnya kita tak nak, kalau satu bilik ni ataupun beberapa bilik dia akan berkongsi satu kan. Contohnya kat bilik sebelah, kalau you ada bersin ke apa, berkemungkinan pula kalau you tak jaga filter you, setengah tempat tak ada filter pun kan. Okay, tak ada filter. So tembuslah microbes ni ke bilik tempat yang lain. Kita tak nak macam tu. So sebab tu kena jaga elok-elok ni ni. Alright, ni berkenaan dengan centralized system. Air handling unit air handling unit, ya betul. Pandai Encik Din. Okay.
Ni berkenaan dengan ni without fresh air. Ramai kita lah, saya sendiri berumah saya sendiri. Tapi rumah saya dah pasang exhaust fan. Okay. GB ya, GB ya. JEB tak ingat lah. General Exhaust Ventilation, GB. Dia kalau satu lagi tu LEV. Betul. So pasanglah dekat rumah, mungkin dekat kalau office kalau perlu kan, pun pasang jugalah. Tapi ini soalan ni common. Kalau ke office dia kata, doktor saya ke office ada split unit. Okey, split unit tapi tak ada tingkap. Okey, macam mana nak buat? Kalau intermediate ataupun dalam jangka masa yang cepat you boleh pasang apa? Guna air purifier. Okey. Tapi dalam jangka masa panjang yang nak perlukan juga ada fresh air, tolong pasang exhaust fan. So, okay. Dia sebenarnya exhaust fan ni cantiknya one in, one out. Ada masuk, ada keluar. Okay. Kalau macam mana nak buatkan rumah macam mana? Kalau kita tak ada exhaust fan, kita ada stand fan kan? Okay, stand fan kita mengalirkan ke tingkap. Sebabnya apa? Kita bawa air pollutant tu mengalir keluar. Alright. So open pintu tu memanglah kena buat open doors juga kan. So dia tak kat sini, dia tak cakap berapa lama kan. Tapi based on my experiment, saya boleh suggest lah. Untuk memang sentiasa ada bukaan. Saya faham mungkin aircon kita tak berapa sejuk. So kita nak pilih selamat ke sejuk. Okay, alright. So pastikan juga. That's why orang dulu rumah dia tu tingkap dia setinggi pintu. Kan? Kan, yes. Puati. Okay, senang cerita. Okay. Alright, dan last but not least, penting juga pastikan kalau you flush ke, you tutup you punya toilet bowl punya cover tu. Why? Sebabnya COVID-19 banyak dijumpa kat mana kan. Salah satu konsentrasi yang tinggi ada dekat dalam toilet. Sebabnya apa? Dia boleh merebak ada dekat dalam najis kita. So bila kita flushing ada aerosolize yang berlaku. Bila kita kongsi toilet ke dengan orang yang sebelah, orang lain, so kalau tak ada exhaust fan nak buat macam mana kan? Okay. Alright, ini berkenaan dengan yang tak ada fresh air. Seterusnya, natural ventilator. Ini memang paling bagus. Ini memang sekarang ni antara yang saya suggest. Kalau you nak dine in pun, please dine in at this area. Okay? Yeah, betul. Betul. So, dia cakap kat sini, purge the area. Dia memang mention ni, fan towards windows. Sebenarnya kita dia punya konsep ni kita nak halakan kita punya air pollution tu ke luar. Okay? Dan juga janganlah halakan fan dekat muka. Macam kita tak tahu muka orang ataupun orang tu sendiri adakah COVID-19 ke tidak. So dan keep exhaust juga sama juga dia punya konsep untuk mengalihkan udara yang berkemungkinan mengandungi COVID-19 ni. Bukan setakat COVID-19 je. Ataupun another air pollutants yang tadi carcinogenic yang saya mention tu keluar. Bila keluar banyak lagi udara luar yang boleh dilute yang boleh mencairkan. Dan juga luarnya bagus juga sebab ada matahari. Belum ada matahari dia panas kan. Contohnya yang virus ataupun mikrobs ni mungkin terbunuh lah. Okay. Kenapa penting kan? All the mitigation measure apa yang saya cadangkan ataupun apa yang DOS cadangkan kan. Sebabnya without proper ventilation kan, small PM. Tadi PM tu adalah kenderaan untuk virus kan. So dia boleh pergi up to 10 meters lah without proper ventilation. Ini sangat menakutkan Okay. So kalau ada ventilation, apa yang berlaku sebenarnya dia boleh kurangkan kita punya pendedahan kepada virus ataupun air pollutants tadi tu. Alright, hopefully berkesan lah. Berkesan tu dari segi macam mana? Kalau you well maintain you punya air conditioning unit. Okay. Dan juga well maintain portable air cleaners. Alright. Okay, ni take home message dah. Nak take home message dah Okay. Yang paling penting tuan-tuan puan-puan, about to finish, paling penting udara fresh air. Okay, kena ada. Alright, untuk dilutekan all the air pollutants. Yang kedua, kita beli barang-barang yang green products. Okay, kita boleh pilih air technologies yang mungkin boleh bantu. Siapa yang mampu dipersilakan dengan elimination. Elimination ni saya maksudkan macam mana? Contohnya bangunan-bangunan ataupun premis yang memang ada microbes ataupun fungi yang memang dah tumbuh kat situ. Macam mana nak buat? Ada cara-cara ni lah. You kena kikis, you kena letak antifungal, lepas tu cat. So, I think ini adalah slide saya yang terakhir. So, saya nak beritahu, rumah terbakar, rumah apa semua kita boleh nampak kan. Tapi air quality inside kat rumah ataupun premis kita tak nampak. So, sebenarnya macam mana nak jaga adalah di tangan anda sendiri. Saya doakan kita dapatkan indoor air quality yang terbagus lah untuk rumah dan ada premises lepas ni Okay. Ni antara banyak sangat last slide saya kan Cik Dian. Okay, last. Okay, this is betul last saya beritahu tadi. Mention kenapa
Sebabnya yang kena jaga tadi ventilation kan. Sebabnya 2 jam flushing in dengan flush out kan, purging kan. Sebabnya setengah microbes dia boleh stay 8 jam lamanya dekat dalam satu tempat kerja. Alright. I think that's the end of my slide.